kasih, hai dan selamat datang ke Jewish World Weekly di i24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami memberi tumpuan kepada kisah-kisah, isu-isu dan personaliti yang menarik minat masyarakat Yahudi di sini, di Israel dan di seluruh diaspora, komuniti Yahudi global. Dan kita mulakan dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Sila lihat. Selepas pada asalnya merancang untuk melawat New York bagi sidang kemuncak polis PBB, lawatan Menteri Keselamatan Negara Israel, Itzma Ben-Gvir telah dibatalkan. Ini adalah kali kedua dalam sebulan Ben-Gvir membatalkan lawatan yang dihabarkan ke Amerika Syarikat. Laporan mengatakan beliau sebelum ini membatalkan lawatan pribadi kerana menghadapi masalah mendapatkan visa Amerika Syarikat akibat tuduhan jenayah di Israel. Beberapa kumpulan Yahudi liberal merancang untuk mengadakan protes terhadap lawatannya. Maklumat salah daripada artikel Wikipedia yang telah disunting telah menyebabkan teori konspirasi antisemitik tersebar mengenai seorang penadil Piala Dunia. François Letexier, yang membuat keputusan kontroversi terhadap Mesir dalam perlawanan mereka menentang Argentina, bahagian kehidupan awal di Wikipedia beliau telah disunting untuk membuat dakwaan palsu bahawa beliau adalah Yahudi dalam usaha untuk menjejaskan keputusan pengadilannya. Ini bukan kali pertama dalam Piala Dunia ini tuduhan pelik seperti ini dilemparkan apabila televisyen Algeria mendakwa bahawa Lionel Messi adalah sebahagian daripada lobi Yahudi selepas Argentina menewaskan Algeria. Parlimen Itali telah mula memajukan rang undang-undang untuk mewujudkan proses rasmi bagi memulangkan karya seni dan harta budaya yang telah dijarah semasa era Holocaust. Perundangan ini akan meliputi karya-karya yang dirampas atau hilang akibat undang-undang perkauman anti-Yahudi di bawah fasisme Itali dari tahun 1938 hingga 1945. Penyokong pemulangan harta Yahudi berkata, Itali telah lama kekurangan prosedur yang jelas, walaupun telah menandatangani prinsip antarabangsa mengenai seni yang dirampas oleh Nazi. Dan akhirnya, dua bekas tebusan Israel, Sasha Trufanov dan Sapir Cohen, telah berkahwin, menjadi tebusan pertama yang berbuat demikian sejak dibebaskan. Mereka telah diculik bersama dari kibbutz berhampiran Oz dan dibebaskan secara berasingan. Cohen selepas 55 hari dan Trufanov selepas hampir 500 hari. Majlis perkahwinan mereka yang penuh emosi di Israel dihadiri oleh bekas tebusan lain dan Presiden Isaac Herzog yang memberkati pasangan itu di bawah upah. Tinjauan terbaru menunjukkan betapa berpecahnya masyarakat Yahudi Amerika mengenai Israel dan peperangan di pelbagai medan yang sedang berlaku. Menurut satu tinjauan AP, 7 daripada 10 orang dewasa Yahudi secara keseluruhan mengenal pasti diri mereka sebagai Yahudi apabila ditanya tentang anutan agama mereka. Namun, sebaliknya, apabila berkaitan dengan perang di Gaza, hanya separuh daripada 70% itu percaya bahwa operasi Israel di Gaza adalah wajar. Dan kira-kira 25% daripada mereka yang mengenal pasti diri sebagai Yahudi percaya bahawa Israel telah melakukan genosid. Bersama kita sekarang dari Baitul Maqdis dengan maklumat lanjut ialah Profesor Gil Troy, fellow kanan di JPPI dan penulis The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Hai dan terima kasih kerana bersama kami. Seronok dapat berjumpa anda dan harap anda masih bergembira selepas sambutan 4 Julai. Ya, betul. Jadi ceritakan kepada kami terlebih dahulu tentang tinjauan-tinjauan ini. Maksud saya ia serupa tetapi berbeza. Namun semuanya seakan-akan menuju kepada perkara yang sama yang membuatkan anda tertanya-tanya. Adakah sesuatu telah berubah sejak 7 Oktober mengenai pandangan rakyat Amerika Yahudi terhadap Israel dalam perang ini yang mungkin mereka tidak pernah fikirkan sebelum ini? Baiklah, mari kita fikirkan dua fenomena asas. Pertama, terdapat kempen media yang sangat besar, kempen media sosial yang sangat besar dan kempen antarabangsa yang sangat besar terhadap Israel, menjadikan perkataan genosid sebahagian daripada pandangan umum arus perdana. Saya telah melakukan satu kajian selama 9 bulan, iaitu 9 bulan pertama selepas 7 Oktober. Dan apabila Amerika Syarikat memimpin pertempuran Mosul di Iraq selama 9 bulan, New York Times melaporkannya melalui 80 artikel dan 10 hingga 40 ribu orang awam yang malangnya terbunuh dalam satu pertempuran yang dianggap wajar. Dalam 9 bulan pertama selepas konflik Gaza bermula, 7 Oktober, New York Times telah menerbitkan 6,656 artikel. Jadi, semua rakyat Amerika, semua orang di seluruh dunia berada di bawah tekanan media yang sangat hebat ini. Di samping itu, orang Yahudi Amerika telah dibesarkan untuk menyesuaikan diri, untuk merasa diterima. Dan terutamanya apabila ramai orang Yahudi Amerika cenderung berada di sebelah kiri spektrum politik. Dan kini, sebelah kiri mempunyai sekumpulan orang yang sangat anti-Zionis sehingga anda akhirnya mengalah kepada tekanan itu. Jadi, tinjauan pendapat itu memang mengecewakan, tetapi saya tidak fikir kita perlu panik kerana sebagai seorang ahli sejarah, saya boleh melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Saya tahu bahawa, sebagai contoh,
Pada tahun 1989, hanya sekitar 45% rakyat Amerika menyokong Israel dan kemudian ia melonjak dalam masa 2 tahun disebabkan oleh Perang Teluk Parsi. Saya tahu bahawa pada 7 Oktober, 61% rakyat Amerika bukan sahaja Yahudi Amerika menyokong Israel dan lebih 80% Yahudi Amerika menyokong Israel. Jadi kita berada dalam saat yang sangat sukar. Kita juga mempunyai banyak ketegangan, jelas sekali, berkaitan dengan kerajaan Israel dan juga mengenai Trump. Jadi mungkin ini adalah satu keadaan yang sangat mencabar, tetapi saya rasa kita akan dapat menghadapi dia. Maksud saya, memang banyak perkara bertindih pada masa yang sama. Maksud saya, kita melihat begitu banyak perubahan dalam pentadbiran sejak 7 Oktober. Dan sudah tentu, semua rusuhan di kampus dan apa yang berlaku dengan Mondani, tapi awak betul. Saya rasa perkara asimilasi ini sangat menarik. Maksud saya ini adalah sebahagian daripada pengalaman Yahudi Amerika sepanjang berabad-abad. Tapi saya rasa apa yang berlaku pada 7 Oktober telah menyedarkan ramai orang yang rasa tak kisah, saya dah berasimilasi, saya dah menyesuaikan diri untuk sedar tentang perkara itu. Anda tahu, masih lagi bila keadaan jadi genting, pandangan terhadap orang Yahudi itu masih wujud, walaupun ia tidak dialami sehingga selepas 7 Oktober. Betul. Jadi penentangan terhadap antisemitisme yang timbul itu memang sangat mengejutkan. Memang wujud fenomena di mana sebahagian orang Yahudi Amerika menjauhkan diri dan menjadi lebih lantang serta agresif mengenainya. Tetapi anda juga menunjukkan bahawa terdapat peningkatan itu. Dan anda tahu, hakikatnya sejarah Yahudi sebenarnya banyak sejarah. Tetapi sejarah Yahudi lebih banyak ditentukan oleh teras, oleh kumpulan orang yang tetap committed. Dan memang sentiasa ada penentang. Sentiasa ada orang yang seakan-akan meninggalkan agama Yahudi, Zionisme dan Israel. Jadi saya suka memberi tumpuan kepada apa yang saya panggil Pilates. Mari kita kuatkan teras. Dan saya juga belajar daripada pakcik saya Irv, yang merupakan orang periklanan era Mad Men. Dia adalah salah seorang pengiklan besar pada tahun 1950-an, 60-an dan 70-an. Dan apabila beliau bersara selepas 50 tahun dalam bidang pengiklanan, beliau berkata satu perkara yang beliau pelajari ialah di Amerika, satu-satunya perkara yang kekal ialah perubahan. Dan satu lagi perkara yang patut kita tambah ialah kita sekarang berada dalam satu zaman kegilaan. Satu kegilaan anti-Zionis yang sebenar. Dan itu juga memberi impak yang besar. Jika anda fikir tentang 6-7 tahun yang lepas, kita telah mengalami satu kegilaan. Anda mungkin setuju atau tidak setuju dengannya, tetapi kita pernah mengalami kegilaan mengenai George Floyd dan isu perkauman. Kita pernah mengalami kegilaan mengenai gerakan Me Too. Kita pernah mengalami kegilaan mengenai isu trans. Kita pernah mengalami kegilaan mengenai isu trans. Kita pernah mengalami kegilaan mengenai isu trans. Ada masa-masa apabila media dan terutamanya media sosial membesar-besarkan sesuatu perkara. Dan sekali lagi, anda boleh berada di satu pihak atau pihak yang lain dalam isu tersebut. Saya bukan bercakap tentang itu, tetapi saya bercakap tentang satu ketika di mana terdapat kumpulan minoriti kecil yang sangat committed, yang mendorong agenda tertentu dan ia menjadi arus perdana. Jadi kita juga perlu menghadapi dimensi itu. Betul. Dan anda tahu, mari kita bincangkan tentang isu New York yang lebih setempat. Dan kita tahu semua drama yang berlaku dengan Mamdani dan juga pilihan raya pertengahan penggal ini, di mana ramai orang yang beliau sokong memenangi pemilihan pendahuluan Kongres yang akan terus mengubah wajahnya. Tetapi satu perkara yang menarik, dengan itu dikatakan, apabila anda melihat dari segi politik, anda dapati bahawa Yahudi Serikat sebenarnya lebih menyokong atau menjadikan Mamdani lebih popular berbanding Netanyahu, walaupun mereka mengenal pasti sebagai Yahudi dan mengambil berat tentang Israel. Itu sangat bertentangan. Jadi sekali lagi, ini adalah saat kekeliruan identiti di satu pihak. Ia juga telah berlaku satu proses demonisasi. Ada sebuah buku hebat dari tahun 1972 tentang kegilaan ini dan ia ditulis oleh Stanley Cohen berjudul Moral Panics and Folk Devils. Dan Israel, terutamanya Bibi, telah menjadi folk devil. Netanyahu telah menjadi folk devil. Walaupun di kalangan penyokong Israel, malah di kalangan mereka yang menggelarkan diri mereka Zionis. Pada masa yang sama, Mamdani pula mendapat perhatian yang positif. Jadi sekali lagi, tidak mengejutkan kita melihat perkara ini, tetapi sudah tentu ia membimbangkan. Saya ada seorang kawan, ahli Kongres Demokrat dari Midwest, saya cuma akan sebut begitu, yang berkata, tapi jangan lupa Manhattan itu sebuah pulau. Dan kita juga patut nyatakan bahawa sehari selepas 3 rakan Mamdani, 3 calon Kongres itu menang di New York, Jawatankuasa Kongres Republikan telah menghantar bunga kepada Hakim Jeffries bersama nota simpati. Dan mereka berkata, pertama sekali, kami ucapkan takziah atas kehilangan anda. Tapi juga terima kasih banyak kerana memudahkan hidup kami. Sekarang ini kita sedang melihat sedikit perang saudara dalam Parti Demokrat. Jelas sekali, terdapat banyak kemarahan terhadap Trump dan Trump adalah penyatu, tetapi ia menutup perpecahan mendalam antara golongan kiri jauh yang tidak berkompromi, mempunyai sifat pasifisme yang seolah-olah membunuh diri, anti-polis, anti-ICE, anti-Trump dan anti-Israel.
Dan mereka menggunakan perkara itu untuk cuba mempengaruhi bahagian lain parti yang juga anti-Trump tetapi tidak terlalu ekstrim. Dan bagaimana anda mengimbangi perkara itu ya? Maksud saya memang begitu. Di Israel, Anda mempunyai cukup banyak puak dalam parti. Tetapi, ya maksud saya, terdapat banyak kawasan kelabu dalam setiap satu daripadanya. Malangnya, masa kita sudah tamat, tetapi ini sangat menarik. Gil Troy, terima kasih banyak. Dan pastikan semua orang untuk melihat e-buku beliau, The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Terima kasih sekali lagi. Semoga anda menikmati hari yang indah. Kerajaan Israel telah bertemu dengan pemimpin Yahudi Amerika dan bersetuju untuk merancang dana sebanyak 59 juta dolar bagi memperkukuhkan pendidikan Yahudi di diaspora. Tetapi, adakah campur tangan kerajaan Israel dalam diaspora sesuatu yang baik atau sebenarnya membawa kesan negatif? Wartawan kanan I24 News English, Noel Alterman, ada laporannya. Kerajaan Israel minggu ini sebulat suara meluluskan satu rancangan yang akan menghantar 200 juta shekel, kira-kira 67 juta dolar Amerika Syarikat kepada komuniti Yahudi di Amerika Syarikat dan Kanada, terutamanya untuk membantu pendidikan Yahudi dalam komuniti tersebut. Projek ini bertujuan untuk menjadi satu kerjasama antara kerajaan dan Badan Induk Jewish Federations of North America yang bekerjasama dengan komuniti Yahudi di ratusan bandar dan pekan di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada. Jadi, apakah masalah yang ingin ditangani oleh rancangan ini? Sebenarnya, ia adalah masalah yang mudah, tetapi membingungkan. KOS Sekolah Harian Yahudi, yaitu sekolah swasta di mana keluarga Yahudi Amerika atau Kanada boleh menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan Yahudi swasta. Tetapi sekolah-sekolah itu telah menjadi begitu mahal sehingga secara umum dianggap terlalu mahal untuk ditanggung dengan selesa oleh banyak keluarga Yahudi Amerika. Dan program ini mungkin bertujuan untuk membantu menurunkan kos yuran dan memberi subsidi. Tetapi ada isu lain yang akan ditangani. Kemudahan untuk kanak-kanak keperluan khas di sekolah-sekolah tersebut. Dan juga meningkatkan kualiti pendidikan, termasuk melalui program perintis untuk membantu memperkukuh komponen pendidikan digital dalam pembelajaran kanak-kanak. Jadi, hujah sedang dikemukakan, baik yang menyokong maupun menentang langkah ini. Dan dari segi hujah yang menyokongnya, ini meningkatkan kerjasama antara Israel dan diaspora Yahudi, terutamanya di Amerika Syarikat, yang merupakan tempat tinggal 80% daripada Yahudi diaspora. Pada masa Yahudi diaspora sedang diserang, di mana hubungan mereka dengan Israel juga sedang diserang. Pendidikan Yahudi bukan sahaja boleh menyelesaikan masalah lama, iaitu asimilasi, tetapi juga masalah yang semakin meningkat, iaitu antisemitisme. Dan wang ini akan membantu memperkukuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah hujahnya. Dari segi hujah menentang, sebuah artikel dalam JNS telah mengemukakan bahawa mengapa pembayar cukai Israel, termasuk pembayar cukai Israel dari latar belakang kelas pekerja dan komuniti kelas pekerja, pada dasarnya perlu menyubsidi yuran untuk sebuah sekolah swasta untuk keluarga Yahudi Amerika yang jauh lebih berada. Mengapa orang Yahudi Amerika atau Yahudi Kanada dalam komuniti mereka sendiri dan dengan dana mereka sendiri, mengapa mereka tidak boleh menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan pembayar cukai Israel? Apapun ia telah diluluskan oleh kerajaan Israel, jadi ia akan dilaksanakan. Satu kerjasama antara negara Israel dan Jewish Federations of North America. Israel kini mempunyai peserta Miss Universe yang baru dan membanggakan untuk pentas dunia. Daniela Yablonska berumur 25 tahun yang dibesarkan di Miami bersama ayahnya yang berasal dari Israel. Sejak kecil lagi dia telah terlibat dalam advokasi Yahudi dan Israel. Juga seorang artis, cantik, dan semua yang disebutkan tadi. Serta sangat tinggi, sangat tinggi. Kami sangat gembira dapat menjemput Anda ke studio. Selamat datang. Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Awak ada semua kelebihan itu dan tinggi pula. Dan ketinggian. Ya, saya lebih tinggi daripada setiap lelaki Israel. Tidak, itu tidak menjadikannya mudah kecuali jika Anda bersama pemain bola keranjang. Saya akan rasa kasihan pada anak-anak perempuan saya. Ya, tak apa. Hei, bagus jadi seorang atlet. Jadi terangkan, pertama sekali, maksud saya membesar di Miami. Dan saya faham ayah awak berasal dari Israel. Jadi awak jelas mendapat yang terbaik dari kedua-dua dunia. Jadi adakah itu diterapkan sejak awal lagi? Sebab awak sudah terlibat dengan Stand With Us semasa muda dan sudah mula berjuang dari usia yang sangat muda. Dari mana datangnya semangat itu? Ibu saya sentiasa memastikan untuk mengajar saya tentang asal-usul saya. Nenek saya sebelah ibu adalah seorang yang terselamat daripada Holocaust. Kemudian, apabila saya semakin dewasa, saya mengetahui bahawa datuk saya, sahabat saya di Israel, juga merupakan seorang yang terselamat dari Auschwitz. Dan Safta, saya terselamat selepas diusir dari Libya. Jadi saya sentiasa tahu sejarah saya dan ibu bapa saya benar-benar menanamkannya dalam diri saya. Sebab itu, saya sentiasa sangat bangga dengannya.
Dan saya sentiasa berfikir kepada diri sendiri, saya sangat bertuah menjadi seorang Yahudi. Saya mahu sedekat mungkin dengan identiti Yahudi saya. Jadi saya sentiasa ada rasa cinta terhadap Israel. Ia sangat sukar untuk dijelaskan, tetapi saya sentiasa menyukainya. Saya akan memberitahu orang bahawa saya dilahirkan di Israel kerana saya mahu kedengaran begitu eksotik. Ya, betul. Dulu memang eksotik. Sekarang keadaannya tentu sangat berbeza. Malangnya, walaupun awak masih muda, begitu banyak yang telah berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi bagaimana pula dengan dunia pertandingan Ratu Cantik? Sebab di sini jelas Anda mempunyai kepintaran dan saya pasti juga atletisme dan semua itu. Jadi apa yang membuatkan Anda menceburi bidang itu juga? Lucu juga, pertandingan Ratu Cantik memang tak pernah ada dalam perancangan saya. Saya tak tahu pun, peragaan fashion datang dulu. Masa saya berumur 15 tahun, saya sentiasa yang paling tinggi. Jadi, saya menjadi model selama 10 tahun dan saya sangat menyukainya. Saya tak sangka akan terlibat dalam pertandingan Ratu Cantik, tapi bila saya nampak peluang itu di media sosial, sebab seorang lelaki Israel di Miami membeli pertandingan itu dan jadi kita boleh bawa balik selepas 7 Oktober. Saya kata, saya mesti buat ini. Ini memang sangat menarik. Saya menonton Miss Congeniality dan saya bertanding untuk Miss Israel. Itulah kisah gilanya. Wow. Ya, selepas tahun tinggal di Israel, saya pulang semula. Saya bertanding untuk Miss Israel dan saya mendapat tempat kedua naik juara Miss Israel. Jadi sekarang, apa yang Anda harapkan untuk pertandingan besar di Puerto Rico itu? Maksud saya, ia adalah pentas yang lebih besar dan perlu, saya boleh buat TV sepanjang hari. Tapi maksud saya, sepanjang pengalaman saya telah menemu ramai-ramai model. Dan seperti Anda tidak akan dapat melihat saya di atas pentas, melakukan perkara-perkara itu dan melakukan seperti, ya ada, perlu. Menakutkan. Menakutkan. Ya, ia memang menakutkan. Tapi yang lucunya, saya memang jangka kebencian. Saya betul-betul jangka kebencian daripada golongan Free Palestine. Saya jangka kebencian daripada pelbagai bentuk antisemitisme dan anti-Zionisme. Tapi jumlah kasih sayang dan sokongan yang saya terima daripada pihak sendiri, ia mengingatkan saya kepada Eurovision pertama selepas 7 Oktober apabila Eden Golan, macam mana seluruh negara bersatu menyokong dia, itu memberi inspirasi kepada saya ke tahap seterusnya. Cara dia membawa diri, cara dia mewakili negara kita, saya juga ingin lakukan begitu dalam kapasiti saya sendiri walau bagaimanapun. Saya boleh, terutamanya dengan jangkauan yang saya ada di luar Israel, untuk benar-benar tunjukkan kepada orang ramai tentang Israel dan tunjukkan kepada mereka keindahan, kepelbagaian, semua perkara itu. Ia hanyalah satu lagi platform. Bagi saya panggil ia Eurovision Latin sebab orang Latin sangat sukakan pertandingan ini. Ia benar-benar satu peluang. Ya, itu benar. Tepat sekali, ia adalah satu platform yang kami gunakan untuk pergi ke Miss Universe Atlanta beberapa tahun yang lalu. Saya melaporkannya. Ia memang menakjubkan. Betul. Bagi mereka, dunia Ratu Cantik itu memang minat sepanjang hayat. Saya ingat, awak betul, orang Amerika Selatan dan Amerika Tengah sangat bersemangat. Ia sebesar Eurovision untuk Eropa. Betul. Sebagai rakyat Israel, kita sedang mensia-siakan peluang besar dari segi PR untuk tampil dan mewakili diri. Ya. Kita mengawal naratif dengan hadir dan memperkenalkan diri kita. Juga dengan menjadi kuat dan bangga. Itu satu lagi perkara. Ia bukan sekadar berada di atas pentas. Maksud saya, setiap orang ada sesuatu yang membawa mereka ke situ. Seperti masuk ke universiti. Maksud saya, sudah tentu awak lebih daripada sekadar wajah yang cantik. Dan saya pasti mereka mengambil kira semua perkara itu apabila melangkah lebih jauh. Ya. Semestinya. Saya sangat bersyukur selepas tahun lepas, saya tahu saya mahukannya. Dan saya benar-benar kecewa kerana hanya mendapat tempat kedua, tetapi seperti satu campur tangan ilahi. Jadi mungkin itu adalah Hashem, berkata, tunggu 1 tahun, habiskan setahun penuh di Israel, selesaikan aliyah kamu, menetap, mula pergi ke Shul. Dan ia berlaku sekarang. Ini adalah ulang tahun ke-75, ia sangat bermakna. Wah, jadi itu juga. Jadi sudah tentu, seperti apa-apa saja, bila berdepan dengan persaingan terutamanya wanita, pasti ada kontroversi. Jadi pemenang tahun lepas percaya kepada had 2 penggal dan dia nampaknya mencabar kesahihan itu. Dari mana datangnya perkara itu? Saya tak pasti dan saya sangat sedih. Saya benar-benar sedih kerana ada begitu banyak perbalahan sesama sendiri. Saya benar-benar mahu mengangkat martabat wanita dan saya tak mahu fokus pada perkara negatif. Saya telah menerima begitu banyak. Sejujurnya, saya tak pernah jangka. Saya benar-benar kehilangan kata-kata melihat betapa kuatnya semangat wanita yang mengelilingi saya di sini di Israel. Daripada wanita dari seluruh dunia. Mesej yang saya terima menunjukkan bahawa segala kebencian dan fitnah itu tidak penting. Kerana saya mendapat sokongan dan semangat wanita yang begitu kuat di belakang saya.
Dan itulah sepatutnya, betul sekali, itulah sepatutnya, saling menyokong antara satu sama lain. Betul sekali. Ia hanya membawa nama buruk kepada Israel apabila kita bergaduh sesama sendiri. Saya setuju dengan awak. Baiklah, terima kasih. Dan saya pasti kita akan jumpa lagi. Ya, jumpa pada bulan November. Dan semoga berjaya pada bulan November. Kami akan jemput awak lagi. Terima kasih. Ia akan menjadi sukar. Wah, ya. Tapi saya janji akan bawa masuk. Saya janji akan mewakili rakyat Israel. Mari kita menang dan kembali. Kembali ke studio. Dengan mahkota rasmi Anda. Terima kasih. Sukan Makabiah ke-22 sedang berlangsung dengan meriah, di mana penduduk tempatan dan pelancong sama-sama berpeluang menyaksikan atlet Yahudi terbaik dari pelbagai peringkat umur bertanding dalam lebih 40 jenis sukan. 8,000 atlet dari lebih 40 negara mengambil bahagian, dengan delegasi terbesar datang dari jauh, seperti Argentina, Brazil, Meksiko, dan sudah tentu Amerika Syarikat, dengan 900 atlet, termasuk tetamu kita yang seterusnya. Sila sambut Maya Greenberg yang sedang bertanding dalam pertandingan bola sepak bawah 17 tahun kategori junior dan juga sama-sama orang Los Angeles. Selamat datang dan terima kasih kerana berada di sini. Dan Tahniah, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi, saya ingin mengetahui pengalaman Anda setakat ini, tetapi latar belakang Anda sangat menarik bagi saya. Baru berusia 17 tahun dan sangat serius serta bersungguh-sungguh dalam bola sepak. Anda seorang penyerang bermain untuk pasukan klub sekolah menengah. Adakah ini memang kehidupan Anda sejak kecil, di mana Anda sudah tahu Anda mempunyai potensi untuk pergi sejauh ini? Ya, saya sudah mula bermain sukan ini sejak mungkin umur 5 tahun, sejak ayah saya memperkenalkan saya kepada sukan ini. Lepas itu, saya cuba pelbagai sukan lain, tapi saya sentiasa kembali bermain bola sepak. Jadi memang inilah minat saya. Dan saya telah berusaha untuk sampai ke tahap paling kompetitif. Saya sangat suka dengan pengalaman ini setakat ini. Ya, saya juga tahu. Saya tak pasti macam mana di negeri lain. Tapi walaupun bola sepak bukan sukan paling popular di Amerika Syarikat, ia ialah sukan paling popular dalam kalangan perempuan. Ya, memang ada program bola sepak untuk perempuan yang sangat tersusun. Jadi, adakah awak memang ada bakat yang digabungkan dengan keinginan untuk pergi sejauh ini? Atau adakah ia sesuatu yang memang sudah ada dalam diri awak sejak lahir? Dan semua jurulatih asyik kata, teruskan, teruskan. Saya rasa saya terpaksa hadapi banyak cabaran untuk sampai ke tahap saya sekarang dan saya rasa saya perlu lalui semua itu untuk sampai ke tahap yang sangat kompetitif. Tapi ya, saya rasa memang kita kena ada semangat dan minat untuk main sukan ini sebab ramai sangat perempuan lain pun cuba main sukan ini juga. Jadi anda bersaing dengan ramai orang dari pelbagai latar belakang dan negara yang berbeza. Jadi saya rasa anda memang perlu ada semangat yang kuat untuk sampai ke tahap yang paling kompetitif. Jadi sekarang berada di sini dan memang sangat memujakan. Saya berada di majlis pembukaan bersama anda semua. Jadi rakan sepasukan anda bagaimana rasanya? Mesti rasa pelik kan? Seperti sekurang-kurangnya di Olimpik, anda berlatih bersama. Tetapi di sini anda hanya dicampakkan bersama wanita muda berbakat lain dan cuba menjadi satu pasukan walaupun anda semua tidak saling mengenali. Ya. Walaupun kami baru saja berjumpa mungkin seminggu yang lalu, kami benar-benar serasi. Kami belajar membina keserasian antara satu sama lain di dalam dan di luar padang. Dan adalah penting untuk kami semua berhubung di luar padang. Jadi, ia membuatkan permainan menjadi sedikit lebih mudah. Dan saya rasa apabila permainan berlangsung, kami telah belajar bagaimana untuk mempunyai kerjasama terbaik dan memastikan bahawa kami semua terlibat dalam segala-galanya dan memastikan semuanya berjalan lancar. Bagi kami, ini memang pengalaman terbaik. Ya, kawan seumur hidup selepas ini. Tiada keraguan. Jadi, ceritakan kepada kami bagaimana keadaannya. Ia merupakan satu pengalaman yang menakjubkan. Saya juga pernah sertai Love Lebanon Maccabi Games 2 tahun lalu, tetapi kerana ia diadakan di Israel tahun ini, ia menjadi 10 kali lebih hebat. Saya bertemu dengan ramai orang dari latar belakang yang berbeza. Permainan sangat menyeronokkan, sangat kompetitif. Semua orang bersorak. Jadi, ia memang satu pengalaman yang menakjubkan untuk mengenali, berkenalan dengan semua orang dari negara yang berbeza dan berhubung dengan rakan sepasukan perempuan saya. Ya, jadi sudah tentu banyak perkara boleh berubah dengan sangat cepat, Anda tahu, berkaitan dengan kejohanan dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan, adakah Anda gembira dengan cara Anda bermain? Adakah Anda telah menjaringkan beberapa gol? Ya, saya telah membuat beberapa hantaran gol. Saya hampir menjaringkan gol tetapi saya memang berharap pada perlawanan seterusnya saya akan dapat menjaringkan gol. Dan kami memang menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Jadi saya rasa saya akan capai matlamat itu tidak lama lagi. Kami juga bermain dengan sangat baik dan harapnya kami dapat mengekalkan tahap kemahiran dan semangat ini mungkin dengan harapan kami dapat ke perlawanan akhir.
Saya juga tahu ini sesuatu yang baru, iaitu membenarkan golongan junior yang lebih muda untuk menyertai. Tetapi bolehkah anda terangkan tentang potensi yang ada? Anda tahu, dengan pelbagai peringkat umur, kategori terbuka dan juga mereka yang berumur lebih 55 tahun. Saya tahu ada seorang atlet triathlon berumur 87 tahun dalam pasukan. Tetapi untuk menjadi generasi seterusnya, saya bayangkan anda juga mengimpikan untuk ke Olimpik dan kejohanan lain. Maksud saya, adakah anda rasa ada harapan sebenar untuk wanita Yahudi mempunyai kerjaya profesional yang benar-benar berjaya? Ya, dengan pengalaman ini saya memang telah melihat begitu ramai atlet berbakat yang berbangsa Yahudi. Dan saya rasa ini kita benar-benar menetapkan hala tuju untuk kita menjadi lebih menonjol dalam dunia sukan Olimpik. Dan saya rasa dengan bakat yang kita ada di sini, kita pasti boleh melangkah ke Olimpik. Sudah tentu. Ya Allah, itu memang menakjubkan. Sekarang, pada tahap pribadi, awak menjadi seorang penyokong untuk wanita muda yang lain. Kita tahu betapa banyaknya awak tahu tekanan, kemudian ada tekanan akademik, media sosial, tekanan tentang berat badan dan rupa paras, serta macam-macam lagi. Jadi ceritakan pengalaman awak sendiri dan beberapa cabaran kesihatan kerana awak membakar banyak kalori dan perlu sentiasa menjaga bentuk badan. Apa yang berlaku dan bagaimana awak berharap dapat memberi inspirasi kepada wanita lain? Ya, jadi akhirnya saya telah didiagnosis dengan RED-S, iaitu kekurangan tenaga relatif dalam sukan, di mana saya tanpa sedar membakar lebih banyak kalori, jauh lebih banyak daripada apa yang saya rancang. Jadi, saya membakar begitu banyak kalori melalui sukan. Melakukannya beberapa jam sehari, setiap hari. Dan saya memang tak faham berapa banyak saya sebenarnya perlu makan untuk menampung semua aktiviti itu. Jadi, kadar denyutan jantung saya turun ke 30-an. Saya pun tak tahu tentang itu. Hanya kerana saya pergi ke doktor sekali, saya pun tak tahu saya ada simptom tu. Dan hanya kerana saya pergi sekali, mereka terus bawa saya ke hospital. Saya kena berehat di katil selama 2 minggu. Dan saya pun tak sedar berat badan saya turun banyak. Ia memang banyak menjejaskan prestasi saya. Dan berehat di katil selama itu memang sangat meletihkan secara fizikal dan mental. Saya tak boleh main sukan selama 6 bulan. Wow. Jadi sekarang, selepas melihat apa yang berlaku kepada saya memang tak mahu perkara itu terjadi kepada mana-mana gadis lain. Jadi apa nasihat anda? Maksud saya, bukan semua orang akan jatuh sakit. Tapi memang kadang-kadang kita terlupa tentang kesihatan sendiri bila kita sibuk dengan kehidupan kita. Dan kemudian anda risau tentang isu berat badan di samping menjadi seorang atlet. Saya akan kata, dengarlah nasihat daripada pakar dietitian dan pakar pemakanan yang bertauliah. Jangan percaya mitos-mitos di internet. Banyak daripadanya sangat tidak benar. Dan walaupun ia benar, ia mungkin tidak benar untuk anda kerana setiap badan manusia adalah berbeza. Jadi, wah, memang banyak yang perlu awak lakukan dan kami akan terus menyokong pasukan Amerika Syarikat. Sudah tentu semua orang adalah pemenang, tetapi saya sendiri memang ada kecenderungan tersendiri kepada pasukan Amerika Syarikat. Jadi terima kasih banyak kerana sudi datang dan semoga berjaya. Dan itu sahaja untuk episod minggu ini bagi Jewish World Weekly. Sila layari saluran YouTube i24 News English kami, laman web kami, sudah tentu semua platform media sosial kami untuk mengikuti episod ini, serta episod dan segmen khusus yang lain. Saya Emily Francis, terima kasih banyak kerana menonton, dan Shalom dari Tel Aviv.